Okey, hukum kegravitian semesta Newton. Okey, first kali kita tengok dulu apa soalan-soalan ni. Okey, yang pertama ialah mengapa durian jatuh ke bumi? Okey, kenapa durian dia tak jatuh dan terapung? Ataupun kenapa dia tak jatuh ke atas? Boleh ke kita sebut jatuh ke atas kan? Okey, dan mengapa bulan bergerak mengelilingi bumi? Maksudnya bulan bergerak macam ni. Kenapa dia tak bergerak macam terlepas? Pergi keliling planet lain pula. Ataupun kenapa dia mengelilingi ikut orbit? Kenapa dia tak macam sekejap terlepas ke angkasa dan sebagainya? Okey. Kemudian yang ketiga, jika kita melompat, mengapa kita jatuh semula ke bumi? Kenapa bila kita melompat tu kita tak kekal di atas? Okey. Persoalan-persoalan ni berlaku disebabkan adanya daya graviti. Kamu kena faham, daya graviti tu dia umpama macam daya tarikan. Okey, daya tarikan. So, macam durian dia jatuh ke bumi, kita nampak durian tu macam jatuh. Tapi sebenarnya dia ditarik ke pusat bumi. Sama juga macam bulan bergerak mengelilingi bumi. Sebenarnya bulan tu ditarik ke arah bumi. Pada daya yang tertentu menyebabkan dia mengorbit mengelilingi bumi. Okey, yang ketiga pun sama. Kenapa kita lompat dan kita jatuh? Sebenarnya kita bukan jatuh. Kita sebenarnya ditarik oleh daya graviti sebenarnya. Okey, jadi Newton bila dia dah figured apple jatuh atas kepala dia, dia kata, oh, apple ni jatuh ke bawah. Maksudnya dia ditarik oleh satu daya ke arah pusat bumi. Okay, apple ni sebenarnya ditarik ke bawah, ke tanah. Okay, ni bumi lah kan, bumi besar. Okay, jadi selepas dia membuat series of experiments and macam-macam, dia dapati sebenarnya ada daya gravity dan dia come out dengan formula. Okay, ini ialah Isaac Newton. Okay, dia come out dengan hukum kegravitian semesta. Okay, semesta ni bahasa Inggeris dia panggil universe. Okay. Sekejap, double. Okay, dia adalah universe. Okay, siapa boleh explain kat cikgu apa itu universe, semesta? Siapa yang faham apa itu semesta? Okay, boleh respon? Tak. Apa itu semesta? Apa yang kau bayangkan? Seluruh alam. Okey, alam semesta kan? Okey, cikgu cerita sikit semesta. Okey, ini kita dekat Malaysia. Kat Malaysia. Malaysia duduk kat bumi. Okey, bumi duduk dalam solar system. Okey, solar system duduk dalam Milky Way. Milky Way apa? Bima Sakti. Bima Sakti duduk dalam satu lagi kan nama dia. Galaksi kan. Okay. Galaksi kita ni duduk dalam semesta. Okay. Bersama galaksi-galaksi yang lain. Jadi alam semesta ni ialah sebenarnya apa yang Tuhan cipta lah. Semua lah. Kita hanya study sebelum ni muka bumi je kan. Sekarang ni kita nak study seluruh kejadian ni. Sebab tu hukum kegravitian semesta Newton ni dia very dia sebenarnya orang kata apa pioneer tu apa? Macam punca kepada pengkaji-pengkaji alam semesta ni. Hukum kegravitian semesta Newton. Sebab tu kamu kena belajar. Kalau kakak-kakak kamu sebelum ni dia tak belajar macam ni. Dia belajar apa yang jadi kat bumi je. So kamu sekarang ni kita dah kena belajar apa yang berlaku di semesta. Okay, so the basic formula ialah hukum kegravitian semesta Newton. Okay, dapat idea Kadang-kadang kamu baca kamu tak faham semesta tu apa, kegravitian tu apa. Okay. Okay, pernah dengar hukum F equal to ma? Kan, kita dah belajar sebelum ni dalam tajuk bab 2, F ni ialah daya. Okay.
Ingat lagi? Okey, F equal to MA ni sebenarnya datang daripada hukum kegravitian semesta. Okey, kita belajar terbalik lah. Sebelum ni kita belajar F equal to MA dulu. Baru kita nak belajar hukum kegravitian semesta. Padahal sebenarnya hukum kegravitian semesta ni datang dulu. Baru F equal to MA. Okey, F equal to MA ni sebenarnya formula yang dipermudahkan daripada hukum kegravitian semesta. Maksudnya mereka ni sama. Kejap lagi cikgu tunjukkan apa buktinya mereka ni sama. Okay. So nanti kamu jangan, alamak banyaknya formula F nak kena hafal. Okay, sebenarnya dia datang daripada parent yang sama. Kita panggil ni parent lah. Ni parent dia, ni anak dia lah konon-konon. Okay, ada lagi satu F. F equal to mg. Sama tak dia dengan F equal to MA? Okay, boleh respon? F equal to mg sama tak dengan F equal to MA? Sama. Okay, sama. Sama. Tapi kenapa satu pakai A, kenapa satu pakai G? Sebab G tu Satu- untuk gravity. G tu untuk Ini kalau objek tu bumi. ditarik ke bumi ataupun jatuh ke bumi. Yang ini kita guna F equal to MA ni kalau dia bergerak mendatar macam kat kereta atas jalan, kamu berjalan, Bau. troli bergerak. Okay, ini kita pakai Belum A. lagi tu. Tapi kalau satu objek tu jatuh ke bumi, jatuh ke bawah, kita akan tukarkan A kepada G. Tapi sebenarnya sama je. A ni pun pecutan, G pun pecutan. Cuma G ni pecutan graviti. Pecutan graviti kalau kamu duduk dekat bumi, mana-mana muka bumi pun nilai dia sama. Iaitu 9.81. Kadang-kadang kita kira, kita guna 10. Samalah ini, kalau 10 ni untuk mudahkan pengiraan. Okey? Boleh faham sebenarnya F equal to MA dengan F equal to mg datangnya daripada hukum kegravitian semesta Newton. Okey, sebab tu kita kena belajar. Ini peringatan sikit lah. Ini adalah hukum hukum Newton second law. Okey, ini hukum kedua Newton. Okay. So Newton ni ada banyak lah dia punya hukum. Dia ada 3. Okay. Termasuklah hukum kegravitian semesta ni. Okay. Kita move. Okay. Kita cuba keluarkan definisi kegravitian semesta tanpa hafal. Okay. Kita cuba Okay. Ini adalah formula hukum kegravitian semesta. Jangan tanya cikgu. Cikgu macam mana boleh dapat formula ni? Ini Newton yang setelah dia buat series of experiments, dia keluarkan formula ni. Okey, ini penemuan Newton lah. Dia sangat-sangat bijak lah. Kalau kamu nak tanya kat cikgu, macam mana boleh muncul macam ni? Macam mana Newton tahu? Kamu kena buat pembacaan lebih lanjut lah di internet ke buku ke. Okey, so sekarang ni kita nak bedah formula ni. Okay, nampak macam complicated tapi sebenarnya tak pun. Okey, F. Okay, F ialah daya. Kalau dekat sini merujuk kepada daya graviti lah. Sekejap, cikgu tukar pen. Okey, manakala G. Okey, G ialah pemala. Okey, maksudnya pemala ni kita hafal dia punya nilai dia berapa. Mana-mana kalau kamu duduk kat bumi ke kat mana ke, G nilai dia sama. Okey, G nilai dia adalah 6.67 darab 10 kuasa 11, negatif 11, N, M kuasa 2, kg, negatif 2. Okey, ini adalah nilai pemala graviti. Okey, M1 ialah G same. Okey, G same maksudnya unit dia kg lah. G same jasad pertama. Okey, manakala M2 pula adalah G same jasad kedua. Okey, R
adalah jarak antara pusat jasad pertama, okey, ataupun cikgu tulis M lah, senang. Okey, jarak di antara pusat M1 dan M2 ataupun jarak di antara pusat jasad 1 dengan jasad 2. Okey. Ni boleh nampak dah? Boleh faham ni? Cikgu nak padam. Okey. Okey, apa maksudnya di sini? Okey. Cikgu lukis satu planet. Satu objek lah, objek. Okey, dengan objek yang lain. Okey, apa maksud F? F ialah daya tarikan sesama objek, dua objek ni, dua jasad ni. Ni M1, ini adalah M2. Daya ni maksudnya dia akan ada satu saja. Maksudnya walaupun ada dua objek, tapi daya ni berpasangan. Maksudnya macam kamu, kalau kamu main tarik tali kan, okey, maksudnya daya tu kena ada di kedua-dua arah. Okey, so nilai F ni hanyalah satu saja. Okey, daya tarikan antara dua objek. Maksudnya kalaulah cikgu suruh kamu cari apakah daya graviti untuk planet Neptune, kamu tak boleh cari. Okey, sebab nak daya graviti antara dia dengan siapa? Okey, so kena ada planet lagi satu. Okey, kemudian G, G pemalar. Okey, M1, M2. Okey, maksudnya berat dia contohnya 20 kg. Okey, berat M2 50 kg. Okey. Kemudian R2. Okey, R2 ni, R2 pula. R squared Okey, tapi kita tengok R je lah. Nanti kita kuasa 2 kan dia. Okey, R ialah jarak di antara pusat. Okey, pusat. Okey, sampai pusat yang lagi satu. Pusat ke pusat. Okey, ini adalah R. Okey, so minta perhatian sikit dekat sini. Okey, ramai pelajar dia akan buat kesalahan macam ni tau. Contoh, dia bagi pusat M1 1 km. Pusat pula. Sekejap Contoh dia bagi radius. Okay. Radius M1 1 km. Radius M2 ialah 2 km. Okay, manakala jarak antara dua objek ni adalah 10 km. Okay, so berapa R kamu? Okay, boleh respon? Berapa R? 13 kuasa 2. 13 lah. R kamu ialah 13. Sebab apa? Kamu tambah 1, tambah 10, tambah dengan? Tambah 2. Ini cikgu bagi cikgu punya radius ni dalam nombor yang ringkas. Kalau dalam soalan, mungkin dia akan bagi 1/210 kuasa 4 km. Okay, jadi kamu kena tambah semuanya. Okay, daripada radius, okay, jarak antara ni hingga radius yang lagi satu. Okay, kalau dia bagi daripada pusat ke pusat, senanglah. Terus je dapat R. Okay, boleh faham Okay, itu maksud. Itu kita dah bedah lah satu-satu. Apa itu F, apa itu M1, apa itu M2 dan apa itu R. Okay, lagi satu cikgu nak ingatkan. Tolong bagi perhatian ni, square ni. Kadang-kadang kamu bila kamu masuk large numbers, nombor tu dah besar, kamu terlupa nak square kan. Terutamanya siapa yang pakai kalkulator 350 570 yang lama tu. Okay, yang simple tu kadang-kadang kamu lupa nak kurung dan square kan. Itu antara kesalahan-kesalahan lah. Jangan buat kesalahan yang cuai macam ni. Rugi markah. Okay? Okay, now kita tengok.